Hai, nama aku Arif dan cerita ni hanya secebis dari pengalaman hidup aku sebelum aku jadi pelupa. Baik aku kongsikan sebuah kisah yang diceritakan dari seorang sahabat aku yang aku namakan Ad. Ed yang aku kenal bekerja dengan syarikat perkapalan. Hidup di lambung ombak setiap hari merupakan perkara biasa. Aku dalam cerita ni merujuk kepada sahabat aku si Ed. Baiklah, tanpa berbunga-bunga, mari kita mulakan. Dah 2 minggu kapal tempat aku bekerja berlabuh di Kemaman, sebuah dak terkenal di negeri pantai timur. Dan sepanjang 2 minggu jugalah hujan renyai turun membasahi bumi hampir setiap malam. Cuaca tak berapa cantik untuk berlayar kebelakangan ni. Jarak penglihatan terbatas dan bimbang laut tiba-tiba bergelora besar. Petang tadi, kami dah dimaklumkan tentang toolbox meeting, atau dalam bahasa daratnya, briefing akan dibuat selepas waktu makan malam. Sementara menunggu kapten dan roving kapten hadir untuk meeting, aku dan beberapa kawan yang berlainan jawatan seperti Abi, Wah, Syaf dan beberapa lagi kawan yang lain merokok di bridge. Kapal pun dah berlabuh di port dan dalam mode standby. Jadi kami boleh curi masa sekejap untuk turun dan merokok. Merokok tak menjadi masalah besar selagi peraturan tak dilanggar untuk tak merokok di kawasan larangan atau semasa sedang loading minyak. Kami kesemuanya berjumlah 6 orang turun merokok di bridge dalam keadaan hujan masih renyai. Sedang syok tarik dan hembus asap rokok, Abi mula bersuara. Coba kamu lihat, apa itu ya? Kata biaku yang berasal dari Indonesia. Tangannya ditunjukkan pada kapal besar di sebelah yang berjarak 300 meter dari kapal kami. Nampak seolah-olah ada benda tergantung yang sesekali terbuai-buai bila ditiup angin. Tapi jarak penglihatan tak cukup jelas dalam hujan yang sedang renyai, tambahan lagi kurangnya bantuan cahaya. Apa itu ya? Abby, aku bertanya lagi. Kami semua berpaling dan memberi lebih tumpuan untuk memerhatikan benda yang tergantung tersebut. Diorang jemur demi kot. Wah, balas selamba. Memang jadi kebiasaan bagi kapal-kapal yang berlabuh jika dalam mode standby. Mereka akan cat kapal, bersihkan badan kapal dan ada kalanya mereka jemur demi atau barang-barang kegunaan kapal sebelum mereka mula berlayar semula. Jadi bukanlah sesuatu yang menghairankan jika nampak benda-benda tergantung di kapal, walhal kapal masih berhenti di pelabuhan. Kebiasaannya Abi dan Bosun akan mencuci kapal kerana itu tugasan mereka. Dan mereka jugalah yang biasanya akan mengantung barang-barang kegunaan anak-anak kapal lain untuk dikeringkan sebelum kembali berlayar. Kamu gak berasa aneh ya? Kok dominya punya rambut? Abi, aku bersuara lagi. Ada benar juga kata-kata dia. Biasanya demi yang digunakan di dalam kapal jenis patung berkepala botak. Demi ini disimpan dalam kapal untuk kegunaan latihan menyelamat di laut. Berat juga patung ni hampir menyamai berat manusia sebenar. Demi akan dibuang ke laut dan anak kapal akan terjun untuk latihan menyelamatkan nyawa. Latihan yang dilakukan supaya anak-anak kapal mahir dalam misi menyelamat. Kapten dah naik. Tingkah aku bila nampak kelibat kapten dan roving. Kapten mula masuk ke ruang untuk toolbox meeting. Perbualan tentang Domi terhenti setakat itu sahaja. Kami mula mendaki tangga untuk menghadiri briefing. Usai briefing, malam yang makin larut dan masih lagi dibasahi hujan renyai. Aku ditugaskan untuk berjaga atas kapal. Muncul perasaan tak selesa setiap kali terpandang kapal sebelah. Rasa yang sukar nak digambarkan. Tak tenteram dalam cuaca yang serba menyeramkan. Sesekali bulu roma merinding bila terpandang kapal sebelah. Ali, kau boleh naik atas tak? Bawa teropong dan walkie-talkie sekali. Aku perintahkan Ali untuk naik ke anjung tinjau untuk meninjau benda yang tergantung di kapal sebelah. Tindakan yang aku buat untuk menghapuskan rasa ingin tahu yang berkecamuk dalam hati. Ali ni punyalah bagus, tak ada dolak-dalik, terus bergerak seperti diarahkan. Aku dah sampai atas. Ali mula pajing aku menggunakan walkie-talkie. Kau teropong Domi yang tergantung kat kapal sebelah tu. Aku balas pendek. 5 minit berlalu, mungkin Ali gunakan untuk betul-betul memerhatikan Domi yang tergantung kat sana. Tak nampaklah Ad. Hujan renyai, tak ada cahaya. Ali bersuara semula selepas 5 minit. Boleh gerak sikit, tengok dari posisi atau kedudukan lain? Ali diam tak membalas. Serius tak nampak bro? Dengan kapal bergoyang-goyang, aku tak boleh nak fokus.
Balas Ali. 10 minit kemudian Ali turun ke tempat aku. Hanya mengeleng-gelengkan kepala, menandakan dia memang gagal melihat demi tersebut dengan jelas. Ed, naik atas jap. Walkie-talkie berbunyi mengejutkan aku dan Ali yang masih memerhati kapal sebelah. Aku dipanggil naik atas urusan lain. Bila aku berpaling untuk naik tangga, aku nampak ada lelaki berpakaian kerja lengkap warna biru sedang berdiri di bawah tangga, susut dengan baju overall biru, safety vest warna kuning dan helmet berwarna putih. Muka tak dapat dilihat dengan jelas. Ed, naik sekarang. Walkie-talkie berbunyi lagi. Aku pandang semula bawah tangga, susut dengan pakaian kerja lengkap berwarna biru dah gaib. Mungkin khayalan aku je. Atau mungkin juga demi tadi dah berjalan sampai ke sini. Aku bergumam sendiri dalam hati. Ali, aku tak sedap hatilah. Aku katakan pada Ali yang masih sibuk dengan teropong meninjau-ninjau dumi yang tergantung di kapal sebelah. Kau relax je lah, malam panjang lagi ni. Kita ni kat laut, benda macam ni memang biasa kena dengan tim malam. Ali mula membebel. Sebelum aku betul-betul melangkah naik anak tangga dan meninggalkan Ali, hati aku kuat mengatakan benda yang aku nampak tergantung tu bukan domi, tapi makhluk hidup. Malam yang panjang dan sejuk berlalu, tugas aku tamat tepat pada pukul 7. Usai punch card dan bersarapan pagi bersama Ali, kami kembali ke bilik masing-masing untuk tidur. Pintu bilik aku diketuk bertalu-talu saat sedang nyenyak tidur. Bergegar macam nak roboh. Kapten panggil naik atas kapal. Itu sahaja maklumat yang diberi semasa aku buka pintu. Terpisat-pisat lagi dengan mata koyak rabak. Aku naik ke pejabat untuk berjumpa kapten. Ed, duduk. Kapten perintahkan aku yang terpinga-pinga untuk duduk di depannya. Tak lama kemudian Ali pula sampai. Ali juga disuruh duduk di depan kapten. Aku dan Ali yang keliru dan mengantuk berpandangan sesama sendiri. Lama juga kapten diam dan cuma perhatikan muka aku dan Ali. Malam tadi ada berlaku apa-apa ke? Ada nampak apa-apa tak? Kapten mula bertanya. Aku pandang muka Ali, masih lagi terpinga-pinga. Dikejutkan untuk bangun secara paksa dan dipanggil untuk ambil keterangan dalam keadaan mama macam ni. Sumpah tak boleh nak ingat apa-apa. Tak ada apa-apa, semuanya okey. Jawab Ali. Aku cuma mengangguk setuju. Kenapa, Kapten? Ada apa-apa yang perlu kami tahu ke? Aku tanya pula pada Kapten. Betul tak ada nampak apa-apa atau dengar bunyi apa-apa? Kapten tanya lagi untuk kepastian. Tak tahu pula, tapi kami memang tak nampak apa-apa atau dengar apa-apa. Lagipun hujan renyai-renyai sepanjang malam. Jarak penglihatan kurang. Aku balas pertanyaan Kapten. Kenapa sebenarnya ni, Kapten? Ali pula bersuara. Macam ni, lebih kurang pukul 10 pagi tadi, kecoh kat kapal sebelah jumpa mayat tergantung kat tepi kapal. Bulu roma aku mula berdiri. Dan aku pandang Ali. Ali dah mula telan air liur. Gantung guna apa? Tanya Ali. Gantung guna getah paip bomba yang besar. Rupanya dah 2 hari tergantung. Sorang pun tak perasan. Siapa yang jumpa? Aku pula yang tanya. Gang-gang kaki pancing yang naik bot lalu sebelah kapal. Mayat tu, mayat lelaki Bangladesh mati bunuh diri. Mata dah hilang dimakan burung masa dibawa naik. Keluh Kapten. Kami keluar dari bilik Kapten. Selepas Kapten berpuas hati dengan keterangan yang kami tak nampak apa-apa yang mencurigakan di kapal sebelah sepanjang shift kami. Sedangkan hakikat sebenarnya benda yang aku, Ali dan kawan-kawan lain sangkakan domi, rupanya mayat manusia. Dan kami sebenarnya bekerja sepanjang malam ditemani mayat yang tergantung di kapal sebelah. 2 minggu berlalu sejak dari insiden tersebut, Kapten mula keluarkan arahan berkeliling untuk berlabur lebih jauh sedikit dari kapal tersebut. Selepas desas-desus dari kawan-kawan yang bekerja malam terserempak, dengan Bangla berpakaian kerja lengkap warna biru, dilihat berjalan-jalan mengambil angin dalam kapal kami. Bangla yang gaib secara tiba-tiba bila ditegur atau disapa. Bila aku berbual dengan kawan-kawan yang pernah terserempak dengan kelibat tersebut, mereka gambarkan sebiji macam yang aku nampak bawah tangga tempoh hari. Sekian cerita aku untuk kali ini. Terima kasih cerita seram rakyat.